Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 30 Ogos 2022 bersama dengan saya Nusyaha Mama Amin. Polis mengesahkan sedang menyiasat ucapan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dalam taklimat khas parti itu di Kuala Lumpur Sabtu lepas. Menurut kenyataan polis, Zahid disiasat di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Ketua Komunikasi Korporat PDRM, Iskandar Guru berkata, siasatan yang dibuat terhadap Zahid oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas dibuat susulan 12 laporan polis yang diterima. Zahid dilapor memberi amaran bahawa perbicaraan kes rasuah SRC International melibatkan bekas Perdana Menteri Najib Razak bakal dirujuk sebagai contoh perbicaraan tidak adil oleh negara-negara Commonwealth. Najib kini menjalani hukuman penjara 12 tahun di penjara Kajang selepas Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan dalam rayuan kes SRC International. Zahid juga mendakwa persiapan sedang dibuat untuk membebaskan pengerusi DAP Lim Guan Eng dan Presiden Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman daripada pertuduhan walaupun perbicaraan masih berjalan. Semalam Parti Amanah membuat laporan polis terhadap Zahid dengan menyifatkan kenyataan Presiden UMNO itu telah memfitnah dan menghina Badan Kehakiman Negara, Jabatan Peguam Negara, SPRM dan Yang di-Pertuan Agong. Timbalan Ketua Penerangan PKR Chia Wee Kiat menyifatkan pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin patut dinobatkan sebagai pelakon terbaik di Malaysia. Ini susulan tawaran Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu untuk bekerjasama dengan pembangkang bagi menghadapi PN pada PRU15. Menulis di Facebooknya, Chua berkata Muhyiddin tidak layak bercakap mengenai menyelamatkan negara kerana PN telah membantu Barisan Nasional merampas kuasa melalui pintu belakang. Tambahnya, Muhyiddin juga cuba memberi persepsi bahawa krisis politik yang berlaku sekarang tiada kaitan dengan Perikatan Nasional. Chua yang juga adun rawang itu berkata, rakyat tidak akan lupa peranan yang dimainkan Muhyiddin sewaktu langkah Sheraton. Katanya rakyat tidak lupa bagaimana Muhyiddin menjadikan pandemik COVID-19 sebagai alasan menghalang Parlimen berfungsi serta cuba mengajak parti pembangkang bekerjasama di saat akhir sebelum kerajaan PN ditumbangkan oleh Barisan Nasional. Katanya lagi, jika PN benar-benar ikhlas mahu menyelamatkan negara, gabungan itu harus dibubarkan terlebih dahulu. Ketika konvensyen PN yang berlangsung pada hujung minggu lalu, Muhyiddin berkata gabungan itu terbuka berunding dengan parti-parti lain yang menentang BN demi menyelamatkan negara. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Anggota MKT UMNO Razlan Rafi menggesa Peguam Negara menjelaskan surat yang didakwa meminta perbicaraan rasuah Ahmad Zahid Hamidi diberi keutamaan. Dalam satu kenyataan, Razlan mempersoalkan mengapa pejabat Peguam Negara AGC tergesa-gesa untuk mempercepatkan kes Presiden UMNO. Dalam kenyataannya malam tadi, Razlan mempersoalkan apakah niat sebenar di sebalik mahu mempercepatkan kes Zahid dan mengapa ia juga tidak dilakukan ke atas kes-kes lain yang mempunyai kepentingan awam. Razlan merujuk kepada sepucuk surat bertarikh semalam yang tular di media sosial. Surat berkenaan dikatakan ditujukan kepada Hakim Perbicaraan Colin Lawrence Sekira dan ditandatangani oleh pendakwa raya kes Abdul Malik Ayub bagi pihak Peguam Negara. Dalam surat itu, Abdul Malik mengatakan dirinya diarah meminta mahkamah memberikan keutamaan kepada kes Zahid mengatasi perbicaraan kes 1MDB membabitkan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Sekira ialah Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang membicarakan kedua-dua kes itu. Sementara itu, dalam perkembangan terbaru, Free Malaysia Today melaporkan Abdul Malik telah pun menarik balik surat tersebut. Abdul Malik yang juga anggota pasukan pendakwaan dalam kes Zahid memaklumkan kepada mahkamah pagi ini bahawa perkara tersebut dianggap tamat susulan penarikan balik surat itu. Peguam Hisham Teh Pok Teh menyifatkan kenyataan Presiden Badan Peguam Malaysia Karen Chia mengenai kelakuannya ketika rayuan kes SRC sebagai fitnah. Dalam satu kenyataan hari ini, Peguam bela kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak itu membayangkan akan memfailkan saman sivil terhadap Chia. Menurut Hisham, kenyataan Chia yang dikeluarkan pada 19 Ogos lalu telah memfitnah dan menyerang dirinya dan pasukannya sekeras-kerasnya. Tambah Hisham, Chia kini perlu mewajarkan kecamannya di mahkamah.
Malaysia kini sedang berusaha mendapatkan respons daripada Chia berhubung kenyataan Hisham itu. Semalam juga dilaporkan bahawa Peguam Zaid Ibrahim dan 2 peguam lain menuntut permohonan maaf daripada Chia dan menuntutnya menarik balik kenyataan akhbar yang sama. Pada 19 Ogos lalu, Badan Peguam mengeluarkan kenyataan media yang mengecam kelakuan pasukan Peguam Najib semasa pendengaran rayuan bekas Perdana Menteri itu di Mahkamah Persekutuan. Chia menyifatkan kelakuan Peguam Najib sebagai menyalahgunakan proses mahkamah dan telah mencemarkan nama baik sistem kehakiman selain mereka harus berdepan tindakan tata tertib. Berita seterusnya. Negeri-negeri yang diterajui oleh PAS tidak akan membubarkan Dewan Undangan Negeri lebih awal daripada Mac tahun depan. Setiausaha Agong PAS Taqiyuddin Hassan berkata, buat masa ini tumpuan akan diberikan kepada aspek pemulihan kehidupan rakyat, terutama di bidang ekonomi dan kesihatan. Dalam satu kenyataan hari ini, Taqiyuddin berkata perkara itu juga akan diberi perhatian ketika muktamar tahunan PAS yang akan berlangsung hujung minggu ini. Kenyataan PAS itu dibuat susulan gesaan oleh UMNO supaya Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob segera mengadakan PRU ke-15. UMNO baru-baru ini secara terbuka menyuarakan gesaan berkenaan termasuk ketika taklimat Presiden UMNO yang berlangsung di Ibu Negara Sabtu lalu. Selain itu, Konvensyen Perikatan Nasional pada Sabtu lalu turut menyatakan kesediaan gabungan itu untuk menghadapi PRU ke-15 jika diadakan dalam keadaan segera. Sementara itu, Taqiyuddin turut menegaskan PAS tidak akan menjalin kerjasama dengan mana-mana parti Pakatan Harapan termasuk untuk sebarang cadangan konsep khemah besar. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata parti itu tidak memberi otonomi kepada PAS negeri untuk memutuskan rakan kongsi bagi PRU ke-15 akan datang. Baik, sementara itu, Tengku Razalik Hamzah menjangkakan PRU 15 akan menjadi pilihan raya paling sukar untuk semua parti yang bertanding. Ahli Parlimen Gua Musang itu meramalkan bahawa tiada parti politik akan dapat memperoleh majoriti mudah yang diperlukan untuk membentuk kerajaan. Berita Harian melaporkan Tengku Razali atau lebih dikenali sebagai Kuli percaya pilihan raya akan datang juga tidak akan dapat menyelesaikan masalah rakyat yang melanda negara. Sebaliknya, kata Kuli, oleh kerana tiada parti yang berkemungkinan dapat membentuk kerajaan selepas PRU ke-15, pilihan raya akan datang hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Ini termasuk Barisan Nasional yang ketika ini katanya berdepan berbagai-bagai skandal. Kuli sebelum ini berkhidmat sebagai pengerusi Lembaga Penasihat UMNO sebelum meletakkan jawatan pada September tahun lepas dengan menyebut kekecewaannya terhadap parti itu. Ketika ditanya mengenai peluang UMNO jika parti itu beraksi secara solo pada PRU ke-15, Kuli berkata parti itu akan melalui jalan sukar kerana iklim politik tidak lagi seperti dahulu. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syiah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.